السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jagalah bercakap-cakap semasa khatib membaca khutbah, kerana ia akan mengurangkan pahala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ah, ansit wal imam yakhutub faqad laghaw." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Muslimin yang dirahmati sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan, marilah sama-sama kita mempertingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapat kejayaan sama ada di atas dunia ini ataupun di akhirat kelak. Dan sama-samalah kita memperbanyakkan bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 102 yang bermaksud, benar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati di dalam Islam. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, kita baru melepasi Rabiul Awal dan kita masuk ke bulan Rabiul Akhir ataupun Rabiul Tsani. Di bulan Rabiul Awal kita disuruh untuk memperbanyakkan ingatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja mengingati dan mencintai Nabi, bahkan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di bulan Rabiul Awal setiap tahun. Bahkan mengingati Nabi, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada tempat dan tidak ada masa yang ditentukan. Kita sentiasa disuruh untuk mengingati dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja kita berada dan di masa-masa apapun kita berada, kita dituntut untuk ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi merupakan satu prinsip dalam agama dan satu kewajipan, ia bukan satu pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Shadaqallahul azim, surah Al-Ahzab ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, Nabi itu lebih utama kepada orang-orang yang beriman. Lebih mengerti sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga kamu menjadikan aku lebih dikasihi, lebih daripada kedua ibu bapanya, lebih daripada anak-anaknya, dan lebih daripada semua manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Umar Al-Khattab berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu sendiri. Bermakna Umar Al-Khattab telah meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 2. Selepas dia mencintai dirinya sendiri, dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang mencipta aku, tidak begitu wahai Umar, sehinggalah engkau cinta kepada aku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Maka kata Umar Al-Khattab, al-an ya Rasulullah ahabbu ilaika min nafsi. Kata Umar Al-Khattab, sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai diriku sendiri.
Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kewajiban. Mencintai ibu bapa, mencintai anak isteri tidak diwajibkan dalam agama. Jika sekiranya kita tidak cinta kepada ibu kita dan tidak cinta kepada bapa kita, kita tidak berdosa. Kita cuma disuruh untuk melakukan ihsan, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita, dan kita disuruh patuh kepada mereka selagi mana mereka menyuruh kepada perkara yang tidak bercanggah dengan agama. Itu sahaja yang wajib kita lakukan. Adapun cinta kepada mereka adalah sunat, bukan satu kewajiban. Begitu juga cinta kepada isteri kita, cinta kepada anak-anak kita bukan satu kewajiban, sunat sahaja. Yang wajib memberi nafkah kepada isteri, memberi nafkah kepada anak-anak itu satu kewajiban. Adapun mencintai mereka, hanyalah Allah ini yang wajib kita cinta kepada dia. Jika sekiranya kita tidak mencintainya, maka hukumnya adalah berdosa. Orang itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, apakah hakikat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mencintai Nabi bukan sahaja kita hanya berkata aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Rasulullah. Beli satu stiker lekat di belakang kereta, I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar disebut di lidah kita, kita cinta kepada Nabi. Bahkan kita dituntut untuk melakukan lebih daripada itu. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah kita sanggup untuk menghabiskan seluruh harta kita demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang telah menghabiskan seluruh hartanya kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di malam hijrah bersama dengan Nabi tidak ada sedikit pun harta yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada anak-anak dan istrinya di kota Mekah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga sanggup mengorbankan nyawa kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Ali. Dia sanggup tidur di atas katil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah yang boleh menyebabkan dia dibunuh pada malam. Sanggup tidur di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggadai nyawanya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, kita tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kecintaan, hakikat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita perlu buktikan hakikat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutlah sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mandi sunat jemaah. Kita memakai pakaian putih, bukan selain daripada itu. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ialah memakai pakaian serba putih. Kenapa kita tidak boleh ikut hanya sunnah sekecil itu? Belilah sehelai baju putih, sama ada jubah putih ataupun raihan ataupun apa-apa yang putih. Pakailah pada hari Jumaat untuk kita datang solat Jumaat, biar kita nampak putih. Hari ini kita nampak putih kerana ada pelajar-pelajar daripada sekolah menengah agama Kedah yang datang solat di sini, maka kita nampak putih. Tetapi hari-hari sebelum ini kita tak nampak putih seperti ini.
Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, kalau tuan-tuan ingin berjalan pada hari Jumaat, pastikan ada baju kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya memakai baju putih. Itulah sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW pada hari Jumaat. Dan sunnah juga yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW pada hari Jumaat. Kita dituntut datang awal. Bahkan Nabi menjanjikan pahala-pahala yang besar mengikut saat-saat yang kita datang. Tetapi biasanya kita sudah setting dalam pemikiran kita untuk datang solat pada hari Jumaat diletakkan pada pukul 1 petang. Tak kira lah sama ada zuhur itu pukul 1 ke, zuhur itu pukul 1 suku ke, zuhur itu pukul 1:30 ke, kita tetap akan datang pukul 1. Sedangkan waktu zuhur ataupun waktu Jumaat itu berubah daripada 1:30 kepada 1:20, 1:15 dan hari ini 1:02 minit. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati, tolong alert, tolong kita ingat, datanglah awal ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar khutbah dengan mengangkat kepala, bukan menundukkan kepala. Menundukkan kepala ketika mendengar khutbah itu bukan sunnah. Angkat kepala kita, lihat kepada khatib. Itulah sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Berpayulahlah kamu, tidurlah kamu sebentar sebelum kamu datang ke masjid, supaya kamu menjadi kuat dan kepala kamu tidak tunduk waktu kamu mendengar khutbah. Berapa ramai dalam kalangan kita bila datang masjid, dia akan menundukkan kepala sejurus sahaja khatib memberi salam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, tunjukkan kecintaan kita dengan kita melakukan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslimin yang dirahmati sekalian, begitu juga dalam apapun kegiatan kita, sama ada hiburan ataupun bersukan, pastikan kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Bila bersukan, pastikan kita bersolat. Apapun berlaku, waktu solat mesti dijaga. Orang Islam tidak boleh meninggalkan solat dengan bermudah-mudah sahaja. Apapun yang kita lakukan, waktu solat mesti ada dalam kepala kita. Jangan ditinggalkan waktu solat hanya kita nak bersukan semata-mata. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, bukan sekadar kita mengikut apa yang dituntut, apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan hakikat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sama ada dadah, tinggalkan dadah, ataupun dedah, tinggalkan dedah, ataupun ketum, tinggalkan ketum, ataupun rokok, tinggalkan rokok. Ini semua termasuk dalam larangan Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar. Jangan kamu melakukan perkara yang boleh memberi mudarat kepada Rasulullah. Oleh itu, apabila kita menyebut cinta kepada Nabi, bukan sekadar menyebut cinta, bahkan kita melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 128. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu sendiri yang sangat menjadi keberatan ke atasnya apa-apa yang menimpa kamu, yang sangat inginkan kebaikan kepada kamu. Dan Nabi Muhammad SAW ini sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang akan melimpahkan kasih dan sayangnya kepada umat. Umat ini wajib mencintai Nabi, tetapi umat ini tidak mencintai Nabi Muhammad SAW dengan erti kata yang sebenarnya. Kita perlu kepada Nabi, Nabi tidak perlu kepada kita. Di padang mahsyar kita perlukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu kita diwajibkan untuk mencintai Nabi, untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak wajib mencintai kita, dan kita tidak boleh memberi syafaat kepada Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Oleh kerana itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
cintalah Nabi Muhammad SAW dengan hakikat yang sebenarnya, dengan kita melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعدل وعنوان وتفضل وبارك بجلالك عن كمالك على زين عبادك أشرف عبادك أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوة ونفسي بتقوى الله العلي تعالى. أعوذ بالله من الشيطان